Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan ke surat semalam 931. Nabi Allah, Engkau menyuruh kami sembahyang, maka apakah sembahyang itu? Jawab Nabi SAW, sembahyang itu sebaik-baik perbuatan, maka siapa suka boleh mempersedikit atau memperbanyak. Dari sembahyang, Nabi kata sebaik-baik perbuatan, perkara yang menjadi pokok dalam kehidupan seorang Muslim ialah solat, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Jadi kenapa Nabi sebut siapa yang suka boleh sedikit atau banyak? Ini bagi sembahyang-sembahyang sunat, sembahyang-sembahyang sunat. Tak sembahyang fardu tu tetap macam tu, sikit pun tak boleh, banyak pun tak boleh, itulah. Atau banyak ke sikit ke, itulah takat yang diperintahkan Allah. Jadi hak sunat kita nak buat sikit ke lebih banyak ataupun banyak mana yang termampu, maka kita boleh buat. Dari sebab tu kita di segi pandangan ulama-ulama fiqh, maka dengan melebihkan yang sunat dikata sebagai amalan ziyadah untuk menokok tambah segala-segala yang fardu yang kita buat. Jadi bila kita ni rajin solat, mendirikan solat-solat sunat, yang tu satu juga merupakan keuntungan untuk diri kita sebagai satu tambahan laporan saham yang banyak untuk dikutip di hari akhirat. Sebab apa? Bila kita buka dalam bab kelebihan-kelebihan sembahyang sunat ni, banyak di dalam hadis-hadis yang dikemukakan kenaan dengan sembahyang sunat. Sunat kalau kita nak buat pada siang harinya selepas solat, habis selesai solat subuh, solat sunat isyraq ataupun syuruk, naiknya matahari. Kemudian itu setelah mana matahari naik, dia kata segala solat duha, ini kita dah sebut dah itu hari. Kemudian itu solat-solat mengiringi yang fardu. Kemudian itu solat di waktu malam dengan solat-solat taubat, ataupun solat kita buat tasbih, solat tahajud, dan diakhiri dengan witir, solat hajat dan sebagainya. Jadi solat-solat inilah yang memberikan kepada kita, memperbaiki diri kita sebagai seorang Muslim dan melahirkan sifat-sifat yang terpuji, dengan kata lain sifat yang mahmudah dengan Allah. Dan orang yang rajin solat sudah pasti ianya mendapat keuntungan yang banyak di hari akhirat dengan ikhlas dilakukan itu, bukan kerana apa, kerana Allah. Dan kemudian itu pula ia akan dilebihkan oleh Allah di akhirat besok di sebalik amalan ataupun sembahyang-sembahyang sunat daripada orang-orang lain yang kurang ataupun tidak dirikan sembahyang. Jadi rebutlah peluang itu. Jadi barang siapa yang buat banyak, maka mendapat banyak balasan daripada Allah. Yang buat sikit, maka sikitlah balasan daripada Allah.
Dan sembahyang ni adalah merupakan yang fardu ni, perkara yang kita sedia maklum, merupakan tiang agama Allah. Orang yang mendirikan sembahyang bermakna menegakkan agama Allah. Orang yang tak sembahyang meruntuhkan agama Allah. Jadi dalam bab sembahyang ni pun tuan-tuan, ya, kita kena jaga dan pelihara. Bukan setakat kita pelihara hari sembahyang, sembahyang ni pun kena jaga juga. Jaganya ialah Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maksud daripada hadis al-kamafah. Jadi kita tengok Nabi sembahyang bila kita tak jumpa. Jadi kita tengok berdasar kepada hadis-hadis yang telah pun dikumpulkan oleh para ulama muhaddisin dan mengikut sanad-sanad riwayat daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bila kita sembahyang, maka peliharalah. Sebab Nabi kata dalam sembahyang ada orang yang mencuri. Jadi sahabat bertanya, ada mencuri juga? Nabi kata, iya. Rokok dan sujud tidak sempurna. Ya, Nabi sebut rokok dan sujud tidak sempurna, itu orang mencuri dalam sembahyang. Jadi kita rokok mestilah menyampaikan paras yang dikatakan 90 darjah. Sekira-kira kata pandangan ulama, jika diletakkan benda atas belakang kita tu, dia tak boleh jatuh. Kalau kita dalam menyondong ataupun dalam tidak tepat, letak dia melonsor jatuh, kan? Jadi tidaklah sepat macam mana siku-siku yang kita guna tu. Tapi maknanya seumpama itu. Dan kedua tapak tangan di atas kepala lutut kita, itu baru dia tepat. Letak atas dua kepala lutut tu, jangan letak atas paha, jangan letak bawah daripada lutut. Kalau letak atas daripada lutut, atas paha, dia jadi menegak, dia tidak tunduk. Kalau letak bawah daripada lutut pula, dia menjunang. Jadi Nabi letak kedua tapak tangan di atas kepala lutut. Jadi bila letak itu, insya-Allah tepat 90 darjah. Dan setiap daripada rukun-rukun fi'li, rukun pada perbuatan kita, dari satu rukun ke satu rukun, dari satu perbuatan ke satu perbuatan, maka hendaklah mempunyai tamak-ninah. Tamak-ninah di rukun dalam solat, iaitu tamak-ninah dalam bahasa kita kata berhenti seketika. Ini jangan sembahyang macam patung, macam pepatung mandi. Itu terbang cahaya dah, ya. Jadi kita rokok, bila rokok tu berhenti, dah menepati rokok, baru kita baca tasbih. Ini sambil-sambil kita nak menurun rokok dan baca tasbih dah. Tangan pun tak kena kepala lutut lagi, dalam taraf kita rokok tak sampai lagi, dah baca tasbih. Berebut dengan penyamun masuk rumah orang. Perompak penyamun masuk rumah orang macam tu, ikut dan apa dia dapat, tarik tambah gitulah. Takut orang tengok. Jadi kita turun bagi kena, duduk elok-elok, baru kita boleh tasbih. Atau dia kata berhenti tu, sampai satu rukun fi'li berhenti tasbih. Dah selesai dah semua, baru kita bangkit. Bangkit pula berhenti pula. Tamak-ninah ketika kita i'tidal. Jadi kita kena baca balik tu satu. I'tidal ada tamak-ninah berhenti, baru kita turun untuk kita sujud. Step by step. Kita lipat kaki, turun lutut, lepas tu tangan mula nak menahan, meletakkan kedua tapak tangan. Lepas tu baru letakkan dahi kita di atas lantai. Bukan kita meletakkan hidung. Jadi anggota sujud kita tu letak lutut menurun, lepas tu tangan menahan, letak dua tangan, lepas tu dahi kita sujud. Kemudian perut, ibu jari kaki kita tu. Kalau dapat semua perut jari jemari lagi baik.
Tapi menjadi syarat utamanya dia kata mestilah kedua perut ibu jari kaki mencecah ke lantai. Jangan letak gitu saja ujung jari. Ada yang letak ujung jari, ada yang lipat kuku dia kena lantai. Ada yang terangkat pun ada. Macam roda kereta masuk longkang terangkat. Macam-macam PN ni yang sujud. Yang sujud macam anjing, minta maaf dalam ada disebut dalam hadis tu. Buka dalam kitab bimbingan mukmin jilid yang pertama. Sujud anjing, tu anjing. Lekat ni, lengan-lengan ni habis ke lantai. Lengan tak kena lantai ni, dua tapak tangan ni ke lantai. Dia mesti sama gitu, rapat. Jangan melengkung macam belakang kura-kura. Ni Nabi sebut kata mencuri dalam sembahyang tu rokok dan sujud. Jadi kita bertenang, nak kalang kabut, nak ke mana? Satu demi satu. Ini sembahyang la ilaha illallah. Macam berpatung. Dia terbang, dia nak mandi kan. Cik, tu hari dah. Tak sempat nak apa lagi. Turun rokok baru mencecah, tak sempat dah bangkit. Lepas tu turun pula. Memang orang tengok kita ni sembahyang, tetapi sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kita ada rukun-rukun. Jadi dalam sembahyang ada rukun sembahyang. Islam ada rukun Islam. Iman ada rukun iman. Jadi sembahyang ada rukun dia. Maka tamak ninah tu wajib, tak boleh tinggal. Ini wajib betul-betul tuan. Jadi kita letak satu demi satu, teratur, tersusun. Itu Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Baik, jadi kesempurnaan solat ni tuan-tuan kita boleh semak tengok dalam kitab-kitab banyak disyarah, diterjemah dalam bahasa kita banyak kitab-kitab hari ni dalam bahasa kita mudah dipahami. Dan diakhiri dengan salam. Bacaan-bacaan kita dalam sembahyang kena jaga juga ya. Rukun bacaan kita Fatihah. Surah-surah merupakan sunat. Walaupun sunat tetapi bacaan Al-Quran hendaklah menepati dengan hukum-hukum tajwid di segi fasahahnya, di segi makhrajnya, di segi kalau yang diharuskan juga di segi taranumnya berlagu. Maka segala itu dituntut bagi kita dalam solat, kesempurnaan solat. Baca tu bagi kena dengan hukum-hukum tajwid terutamanya. Dan kalau kita pula orang kata jadi imam, mestilah orang yang qari, ahli bacaan, bukan kari. Kalau kari yang tu kari ikan, kari daging, sedap dimakan ni qari, orang yang ahli bacaan. Orang yang qira ahli bacaan, mana dia mahir dan memang dia tahu dengan hukum-hukum tajwid dia. Tu. Jangan pula baca bunyi macam lalat dalam tong. Saya pergi satu masjid, la ilallah, apa dibaca tak tahu lah Pak Imam. Saya tak ikut. Walaupun kita duduk dalam saf yang sama, tapi saya niat farqah, saya tak ikut. Sampai habis sembahyang. Jadi saya tanya dengan salah seorang IDK masjid, dia kata imam tua. Kemudian dia orang ni diwarisi, dia tak nak tukar. Ayah dia dulu imam sampai dia imam. Imam pun kalau kita tengok di syarah dalam kitab Bahrul Mazi karangan Al-Marhum Idris Al-Marbawi yang merujuk kepada hadis-hadis berhubung kait dengan imam. Bila sampai kat taraf umur yang tua sangat, dah tak larat bacaan pun tak berapa, maka tak digalakkan diganti orang yang lebih baik. Sebab tu kita dalam kaedah di dalam peringkat wilayah, di peringkat ni imam-imam ni dia ada sampai tahap umur dia dan termasuk negeri Selangor, maka diminta untuk digantikan imam yang baru.
Sebab maklumlah dengan bukan tak boleh pakai, tetapi dengan keuzuran-keuzuran yang dihadapi. Ya, maklum sajalah mengikat dah masuk warga RTM ni. Jadi macam-macam. Kadang-kadang bacaan pun tak berapa nak itu dah kan. Jadi itu dia. Dan bila bacaan kita kena jaga tu juga bahawa hukum-hukum tajwid dan sebagainya ini perkara ini untuk kesempurnaan kita dalam solat. Baik. Kemudian dikatakan, wahai Abu Dzar, ditanyakan kepadanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Rasul Allah, apakah zakat? Dijawab oleh Nabi, ya Abu Dzar, tiada iman bagi orang yang tidak dapat diamanati, dan tiada sembahyang bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan Allah telah mewajibkan atas orang-orang kaya mengeluarkan zakat harta mereka sekadar untuk menutup kekurangan orang-orang fakir miskin. Dan Allah akan menuntut orang-orang kaya tentang zakat dan akan menyiksa yang tidak mentaatinya. Ini perkara-perkara yang disebut dalam rukun. Ini rukun Islam lah tuan, ya. Zakat, ditanya apakah zakat wahai Nabi Allah, dan Nabi kata tiada iman bagi orang yang tidak dapat diamanati. Dengan kata lain, tidak beriman orang yang tidak amanah. Jadi zakat ni adalah amanah Allah yang merupakan sedekah yang wajib. Sedekah biasa ni kita bagi itu sunat, ini sedekah yang wajib. Daripada harta kita yang kita simpan, yang kita hasil daripada setahun tu, maka diwajibkan untuk dizakat, dikeluarkan zakat. Jadi orang yang tidak amanah, orang yang tak keluarkan zakat, orang tu tidak beriman, dan mereka telah pun batal kalimah syahadah dengan Allah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan memerangi golongan yang tak nak bayar zakat selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Terkenal dalam sejarah Abu Bakar memerangi gejala ridah. Dan zakat ni, wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah sebut dirikan sembahyang, berikan zakat. Jadi kita ni sembahyang, satu bab kita dah lepas, sampai bab zakat kita tak bagi. Sembahyang kita pun rosak dengan sebab kita tak bayar zakat, walaupun kita sembahyang. Sebab tu kita telah ditentukan dalam tempoh 1 tahun, mengikut kata bekas Presiden Sultan Ulama Malaysia, kiraan 1 tahun mengikut tahun Hijriah, bukan tahun Masihi. Menepatinya 1 tahun cukup nasab dia punya nasab dan haul dia, tempoh begitu 1 tahun Hijriah. Keluarkan zakat. Zakat wang simpanan, zakat pendapatan, jadi kita keluarkan. Dan makan duit zakat tu hukumnya haram, tak boleh kita ambil. Wajib dikeluarkan zakat. Jadi itu telah dibahagikan dalam bentuk itu, kita dikeluarkan daripada RM1,025 itu wajib dikeluarkan zakat. Dan Allah mewajibkan ni semuanya, sembahyang, zakat, Allah letak tu dalam Quran. Mewajibkan atas orang kaya-kaya, kata Nabi, mengeluarkan zakat harta mereka sekadar untuk menutup kekurangan orang-orang fakir dan miskin. Dia ada 2 golongan tu, fakir satu, miskin satu. Dalam Quran dia kata al-fuqara wal masakin, orang yang fuqara dan orang miskin, orang fakir dan miskin. Inilah Allah jadikan orang kaya
ada kegunaan yang Allah gunakan untuk orang fakir miskin, mengambil manfaat daripada orang kaya. Tapi itulah tuan-tuan, orang kaya iman tak ada. Bila iman dia rosak, maka dia tak bagi zakat. Bila tak keluar zakat, orang ni bukan orang Islam. Sembahyang buat, zakat tak bagi, maka sembahyangnya tidak memadai, rosak dah sembahyang Islam dia tu, dah rosak, terbatal dia. Jadi sebab tu kita kena keluarkan zakat untuk ni, diberi dapat kepada golongan ni. Jadi zakat akan dapat kepada golongan fakir dan miskin dan asnaf yang 8 disebut. Nah, asnaf yang 8. Jadi orang kaya tak termasuk dalam asnaf yang 8. Nah, tadi dia kata saya pun asnaf yang 8 juga. Lepas tu dia kata saya anak yatim, mak tak ada, ayah tak ada. Anak yatim apa? Kita ni bapa yatim. Bukan anak yatim. Anak yatim tu ada tahap dia. Bila dia boleh berdikari, dah boleh kerja, boleh apa semua, tak, bukan anak yatim lagi. Ada ambil kesempatan, dia kata saya anak yatim. Oh, kira macam tu kita ramai anak yatim. Kita yang tua-tua ni pun mana ada mak, mana ada ayah lah. Nuh hak kira kanak-kanak lah. Dia masuk peringkat dia boleh berdikari apa semua, dia tak kira dah. Dia boleh usaha cari hasil kasab dia sendiri, ya? Ni anak-anak yang belum boleh apa lagi ni. Dan diberikan juga kepada golongan Ibnu Sabil, anak-anak kita yang pergi belajar, terutama yang belajar ilmu-ilmu agama, maka dituntut diberi kepadanya. Hasil daripada itu maka dia dapat kepada golongan-golongan ini. Dan Allah akan menuntut orang-orang kaya tentang zakat. Allah memang dah mewajibkan orang-orang ni kena. Tuhan tuntut, tak bayar kamu bukan orang Islam, terkeluar daripada Islam. Dan akan menyeksa yang tidak mentaati. Bagi mereka yang menentang, yang tidak mengeluarkan zakat, Allah akan terimakan azab bagi mereka di hari akhirat besok dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga tuan-tuan, ini kewajiban yang difardukan, merupakan, kalau bila kita tengok balik, ini rukun Islam. Nak mengesahkan Islam kita, itulah dia. Jika kita menurut dan buat ini, benarlah Islam. Jika kita tolak daripada ini, kita bukan orang Islam. Jadi batal kalimah syahadah kita itu batal, maka kita bukan orang Islam. Bang siapa yang tidak menunaikan zakat di atas dunia lagi, salah satunya di antaranya bala Tuhan turun dengan Allah uji kita, diturun kita dengan kemarau yang berpanjangan. Di dalam hadis disebut kemarau yang berpanjangan sebagai bala Allah turun oleh kerana tidak mengeluarkan zakat. Ini tolong, ya, kalau kita benar orang Islam, keluarkan zakat kita, duit simpanan kita apa semua tu, jadi kita kena keluarkan. Duit KWSP kita kena keluar, maka dia kena bagi zakat duit simpanan tu. Sama duit simpanan kita tiap-tiap bulan kita simpan. Hasil pendapatan kita, macam-macam pendapatan, orang pejabat, orang kerja kebun, cara hidup kita, hasil simpanan mewajibkan kita kena berzakat. Ingatlah, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat mendapat azab seksa daripada Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Wallahu a'lam. Sambung insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insan lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawakkal. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.